Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah kerana dipertemukan lagi kita ni di dalam rancangan Permata Iman di dalam sirinya yang ketiga. Kami mengharap auda penonton di luar sana insya-Allah sentiasa berada di dalam keadaan afiat dan sentiasa berada di dalam redha dan izin Allah juga insya-Allah. Alhamdulillah ada penonton, hari ini rancangan Permata Iman seperti biasanya akan mempertengahkan satu tajuk yang akan dikupas oleh seorang ahli panel yang berkaliber di dalam tajuk yang akan kita ni bincangkan pada kali ini. Insya-Allah tajuk yang akan kita ni bawakan pada kali ini ialah tentang memahami ilmu tasawuf. Alhamdulillah, tanpa berlengah lagi, mari kita ni berkenalan terlebih dahulu dengan tetamu undangan kita pada kali ini, iaitu Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya, iaitu yang merupakan penolong profesor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa, insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Jadinya insya-Allah kita ni akan memulakan perbincangan kita ni pada kali ini iaitu di bawah tajuk memahami ilmu tasawuf, iaitu Ustazah. Jadinya di dalam memahami kita ni pelbagai ilmu yang ada di dunia ni Ustazah, jadinya alangkah baiknya untuk kita ni mengupas terlebih dahulu apakah dia ilmu tasawuf ini. Silakan Yang Mulia Doktor. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wattami bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah melalui program Permata Iman petang ini insyaAllah kita akan dikupaskan mengenai dengan memahami ilmu tasawuf sebagai tajuk yang diamanahkan kepada saya untuk diperbincangkan petang ini. Baik, mengenai dengan ilmu tasawuf ini sebenarnya banyak juga yang bertanya sebenarnya. Kalau ditanyakan apa sebenarnya tasawuf ini, apa sebenarnya ilmu tasawuf ini. Baik, ilmu tasawuf ini sebenarnya adalah memang sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah juga sebenarnya. Cuma barangkali yang menjadi kepayahan ataupun kesukaran untuk orang kita akan faham ilmu tasawuf ini, ia adalah satu ilmu yang sudah lama diperbincangkan, lama daripada sudut terminologinya, dari sudut maknanya, bahkan penghayatannya kalau ditanyakan apakah makna tasawuf pun dari sudut penghayatan sudah pasti maksud yang diberikan sesuatu itu agak berlainan daripada seorang kepada seorang yang lain. Jadi ini mungkin menambah kesukaran. Dan di sudut yang lain lagi yang menambah juga kecelaruan, kebingungan kepada orang awam untuk faham kepada ilmu tasawuf ini apabila ilmu tasawuf itu difahami sebagai satu ilmu kebatinan yang tidak berlandas kepada syarak ataupun yang tidak terikat dengan syarak. Jadi apabila ilmu tasawuf ini difahami dengan sebagai ilmu kebatinan, maka ia akan berakhir dengan ajaran sesat. Jadi di sini kita ni kena berhati-hati. Okey, justru dalam hal ini perlulah kita ni membuat sedikit pencerahan untuk membetulkan fahaman tasawuf ini sebenarnya dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan juga menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, dari sudut ilmu tasawuf ini, ia ada maksud perkataannya dan ada istilahnya. Okey, dari sudut perkataan tasawuf itu ia memang berasal daripada ajaran Islam sendiri dan terdapat ada beberapa perkataan kembalinya ke perkataan tasawuf itu ada beberapa perkataan lah. Ada yang mengatakan tasawuf ini berasal daripada sufah, ada yang mengatakan berasal daripada perkataan sofa, ada juga yang mengatakan perkataan tasawuf ini kepada suf. Suf tu maksudnya pakaian daripada bulu benang, macam itu. Namun melihat kepada pengertian beberapa perkataan yang disebutkan tadi itu, kebanyakannya bersetuju, lebih bersetujulah perkataan tasawuf itu diambil kedekatannya dengan makna
pakaian daripada bulu benang tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Jadi seperti mana yang Ketani ketahui, ilmu tasawuf ini berkaitan dengan ilmu kebatinan tadi Ustazah. Tetapi walau bagaimanapun setelah Ketani mengetahui apakah dia ilmu tasawuf itu sebenarnya, untuk memahaminya lagi dan menerapkan ke dalam diri Ketani itu adalah satu perkara yang penting tu Ustazah. Jadinya bolehkah Ustazah menerangkan sedikit sebanyak bagaimanakah untuk Ketani memahami dengan lebih lanjut ilmu tasawuf ini? Okey, Silakan baik. Ustazah. Disebutkan sekali lagi bahasanya ilmu tasawuf ni ia tidak ada berkaitan juga dengan sebenar takrif yang diberikan macam difahami setengah orang tu yang berkaitan dengan ilmu kebatinan. Ia tidak seperti itu. Sebenarnya ilmu tasawuf ni memang daripada lanjutan ataupun memang disebutkan dalam Quran pun ada disebutkan. Cuma untuk kita ni yang pastinya setiap individu hendaklah ada 3 perkara di dalam dirinya sendiri. Pertama, ia memahami tauhid, memahami fiqh dan juga tasawuf. Di dalam Al-Quran yang lebih dikenali ataupun lebih didekati tasawuf ini ia lebih kepada akhlak. Akhlak. Kemudian jika kita ni merujuk kepada hadis, sebuah hadis Jibril, okay, saya rasa semua orang faham apabila disebut sebagai hadis Jibril, di mana disebutkan di sana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah makna Islam, apakah makna iman, dan yang terakhirnya apakah makna ihsan. Baik, di sini saya akan sebutkan hadis yang berkaitan dengan makna ihsan tersebut, di mana apabila kita ihsan itu adalah apabila kita ni menyembah Allah, sepertinya kita ni melihatnya, kalaupun kita ni dah melihatnya, Allah tu tetap akan melihat kita ni, macam tu. Jadi di sanalah titik mulanya tasawuf yang diperlukan. Namun masih saja orang belum dapat memahaminya kerana tasawuf ini sebenarnya adalah satu ilmu yang berpaksikan kepada satu pelaksanaan yang diaplikasikan ke dalam diri masing-masing. Tanpa kita ni mengaplikasikannya, maka amat sukar untuk kita ni faham. Jadi ilmu tasawuf ini ia sememangnya bermula daripada amalan, bukannya bermula daripada teori. Tidak seperti ilmu-ilmu yang lainnya. Namun tasawuf ia tetap bermula daripada amali, bukannya bermula daripada teori. Ia bermula kepada pelaksanaan amalan kerohanian. Okay. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penerangannya. Jadinya adalah begitu, ilmu tasawuf ini adalah sesuatu yang Ketani amalkan Ustazah. Jadinya seperti mana yang Ketani ketahui tadi sudah, Ketani tahu ilmu tasawuf dan memahaminya, dan sebenarnya Ketani mestilah juga mengetahui apakah tujuannya untuk Ketani mengetahui Ketani bertasawuf itu. Apakah ia punya tujuan di dalam kehidupan Ketani di dalam bertasawuf itu. Mungkin Ustazah boleh mencerahkan kepada penonton semua. Baik, sebelum menyentuh kepada tujuan bertasawuf, suka juga saya akan menghuraikan di sini ataupun memberitahu di sinilah bahwasanya bertasawuf ni ada juga dasarnya. Pertama, kita ni hendaklah berpegang kepada Al-Quran. Kedua, hendaklah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hendaklah kita ni menjaga pemakanan, makanan yang kita ambil itu hendaklah halal. Kemudian yang keempatnya hendaklah kita ni sentiasa menjauhi sifat yang zalim. Yang kelimanya hendaklah kita ni sentiasa ingat bahwasanya kita ini sentiasa di dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan yang terakhirnya hendaklah kita ini sentiasa melaksanakan taubat. Jadi perkara-perkara ini adalah menjadi dasar untuk kita ini kan bertasawuf. Dan untuk memahaminya maka adalah perlu kepada pelaksanaan. Di dalam kita ini melaksanakan tasawuf itu ia ada terkait di sana dalam bentuk ibadah. Artinya amalan-amalan yang kita ni lakukan sepertinya solat, okey. Kemudian berpuasa, kemudian tilawah Al-Quran, memberi sedekah, semua, dan ia adalah amalan-amalan kerohanian yang semuanya adalah memberikan tumpuan dalaman kita ni. Yang terkait di sana juga adalah untuk
pembersihan jiwa kita ni sebenarnya. Okey, tujuan bertasawuf ini sebenarnya adalah terkait rapat, berhubung kait tadi dengan hadis yang dibincangkan tadi sedikit, iaitu mengenai dengan ihsan, di mana apabila ihsan itu diberikan makna sepertinya kalau kita ni menyembah Allah, sepertinya kita ni itu melihat Allah, dan kalaupun indah Allah tetap akan melihat kita ni. Jadi di sana adalah memerlukan satu takarub ataupun satu pendekatan, di mana kita ni semestinya merasa sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tujuan kita ni bertasawuf, supaya kita ni sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita ni ada merasakan kedekatan itu, insya-Allah akan menambahkan sedikit ataupun akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ni, dan akhirnya adalah bertujuan untuk mencapai redha Allah juga. Masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Begitulah tujuan kenapa kita ni perlu memahami ilmu tasawufan ya, iaitu untuk mendekatkan diri kita ni lagi kepada Allah Ustazah. Itulah kehidupan kita ni sebagai seorang Islam, hanya itulah harapan kita ni untuk lebih dekat kepada Allah, untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya tadi. Jadinya mungkinkah kita ni sedikit meminta kesimpulan daripada Ustazah untuk mengulang semula apatah keperluan ilmu tasawuf ini untuk kepentingannya dalam diri kita ni sendiri. Silakan Ustazah. Baik. Tasawuf ini adalah merupakan satu ilmu yang memang dasarnya daripada Al-Quran, dan Al-Quran juga sendiri, walaupun kalimah tasawuf itu tidak ada barangkali dalam Quran, tetapi semua perisiannya itu adalah bersumberkan Al-Quran. Justru kehidupan kita ni tidak boleh lepas daripada kehidupan bertasawuf ini sebenarnya, sebab kalau kita ni melepaskan tasawuf, berarti kehidupan kita ni salah satunya akan menjadi pincang. Jadi justru setiap individu hendaklah memiliki pengetahuan tentang tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Tiada pilihan di antara tiganya, semestinya kita memiliki ketiga-tiga perkara tersebut. Masya-Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Jadinya audio penonton, begitulah pentingnya ilmu tasawuf dari dalam diri kita ni, kerana ia merupakan salah satu ilmu yang syumul lah. Islam ini merupakan satu agama yang syumul, yang lengkap. Jadinya tanpa ilmu tasawuf kita ni pelajari dan terapkan dalam diri, maka pincanglah agama tersebut. Jadinya sama-sama kita ni berwaspada, semoga dengan penerangan daripada Yang Mulia Dr. Hajah Mas Suriyati dapat menjadikan diri kita ni menjadi lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Jadinya dengan ini berakhirlah episod kita ni pada kali ini, tapi insya-Allah episod ini akan disambung lagi di episod akan datang. Semoga ia akan membawa kebaikan kepada diri kita ni juga, insya-Allah. Dengan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Dr. Hajah Mas Suriyati binti Haji Yahya kerana berkesudian datang untuk di dalam episod kali ini. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Jadinya dengan ini udah penonton, diharap rancangan ini akan menjadi dapat membawa kebaikan ke dalam diri kita ni juga, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili penerbit mengakhiri episod ini dengan kalam yang mulia, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.